Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan salawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair, kata pak cik mak cik. Ya, terima kasih kerana menjadikan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini sebagai tontonan anda semua. Dan saya Da'i Hadari, alhamdulillah sihat dekat sini, insya-Allah bersemangat setelah sekian lama tak bersama dengan para penonton sekalian. Rindu pula di hati ni. Amboi. Baiklah, untuk hari ini Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita akan bicarakan satu topik yang saya yakin ramai ternanti-nanti untuk dapatkan perincian, penjelasan di sebaliknya, iaitu visa Tanah Suci. Mungkin ada yang dah terpandang, ada isu berkaitan ni yang saya teringin nak tanya ni. Tapi tak apa, jangan tanya kepada saya kerana untuk hari ini, pada pagi ini, Tanyalah Ustaz hari Isnin 29 Ogos 2022, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat, alhamdulillah. Hadari. Apa khabar Hadari? Sihat? Alhamdulillah khair, sihat. Masya-Allah. Cantik baju Dia tema dia lain sikit ni Ustaz. Tapi Ustaz seronok Ustaz. Sebab Allah apa? Saya Allah. dapat bersama dengan Ustaz yang baru selesai tunaikan haji tempoh hari Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keadaan di sana okey Ustaz ya? Alhamdulillah, tahun ni sebenarnya rezeki bagi orang yang pergi kerana diberitakan bahawa jumlah yang melaksanakan haji tahun ni kurang daripada 1 juta ataupun 1 juta lah. Nisbah 1 juta ni sebenarnya bunyinya banyak. Tetapi nisbah itu masih lagi sikit. Dibahagikan pula kepada negeri-negeri lain. Dibagi kepada negara-negara dan ada daripada jemaah tempatan. Jadi rezekilah orang yang pergi tahun ni. Walaupun begitu, suasana haji itu tetap sama lah. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, itu dia Ustaz. Banyak yang kita akan kongsikan dan pastinya para penonton sekalian, Al-Fadhil Ustaz merupakan individu yang begitu berpengalaman dalam bidang umrah dan juga haji ini, insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan, amat mudah caranya. Anda boleh saja hubungi kami di talian 1-800-881677. Okey, ataupun anda boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Cumanya pastikan soalan anda yang anda nak lontarkan itu, nak tanyakan itu adalah soalan yang ringkas dan padat, bagi memudahkan kami pilih soalan yang terbaik untuk ditanyakan bertepatan dengan topik kita, iaitu ibadah visa Tanah Suci. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bermaksud, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Sebagai gambaran awal, apa yang kita akan bincangkan Ustaz tentang topik kita hari ini, visa Tanah Suci? Silakan. Aywa. Baik, para penonton Tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Ramai yang pagi ni yang dah memang menunggu. Hadari ramai di seluruh Malaysia, termasuk daripada Terolak malam tadi. Tunggu untuk pagi ni. Felda Terolak malam tadi utara, dia kata Ustaz pagi ni kami tunggu, kata dia. Kita pagi ni nak bincangkan satu tajuk berkaitan dengan visa Tanah Suci. Okey, kita tak nak masuk bab visa dulu. Tadi Hadari ada bacakan ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Baik. Kita mulakan dulu Hadari tentang pelaksanaan haji dan umrah ni. Kita tak nak ke dalam sangat hari ni, pasal ni belum musim haji lagi. Betul. Cuma kita nak memahamkan masyarakat bahawa hukum melaksanakan haji dan umrah. Biasanya orang tahu haji wajib. Tetapi umrah ni jarang orang tahu wajib. Sebab orang pening mikir kat mana datang wajib tu. Sunat ke wajib gitu kan. Jadi dia mikir kat mana datang wajib ni. Kalau kita kata wajib, di mana? Kita tahu dah. Apa nama ni, rukun Islam, menunaikan haji di Baitullah. Tak ada pula sebut umrah. Yang ini ni orang nak kena faham. Sebab itu umrah dan haji sebenarnya dia datang pairing. Kerana orang yang mengerjakan haji diwajib mengerjakan umrah. Kerana itu ada haji yang namanya tamattu, ada haji namanya haji ifrad, ada haji namanya qiran. Sekurang-kurangnya kalau dalam haji qiran
lebih mudah untuk faham. Walaupun tak melaksanakan umrah itu secara fizikal, tetapi berniat dengan umrah bersekali dengan haji. Jadi kalau dalam tamattu', dalam ifrad itu jelas. Bezanya depan atau belakang. Kalau tamattu' bermakna dibuat umrah dulu datang. Ketika masuk ke Mekah, umrah dulu. Orang yang buat ifrad, ketika dia masuk ke border Mekah, ketika itu dia dah berniat haji. Jadi maknanya, kod mana pun hukumnya adalah wajib. Jadi sebab itu untuk masyarakat kita fahamlah hadari bahawa hukum mengerjakan ibadah umrah itu juga wajib sebagaimana haji. Dan saya ingat itu juga yang dipakai di Malaysia, di pandangan kita, bahawa sekurang-kurangnya bagi orang yang mampu. Yang ini kita rujuk dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, maka wajib mengerjakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Ini sikit-sikit kita masuk. Betul. Ya. So, pertama dari segi hukum, maka yang kedua Allah Ta'ala kata melaksanakan haji bagi yang mampu. So, dia pergi yang kedua. Setelah kita tahu hukum dia wajib, umrah dan haji, maka siapa yang wajib? Man istata'a ilaihi. Siapa yang mampu. Yang ada istita'ah. Yang ada istita'ah. So istita'ah ni pun kita tak nak bincang di sangat. Sebab nanti kita dah masuk dan cerita haji pula. Baik, jadi maknanya yang kita nak beri faham di sini ialah istita'ah ni selain daripada kemampuan harta benda, termasuk juga kemampuan kita atau kelayakan kita untuk pergi ke tanah suci. Maknanya kalau orang tak ada kelayakan, artinya dia tidak boleh akses untuk masuk ke tanah suci, berarti orang itu tidak ada istita'ah. Tak ada istita'ah. Jadi maknanya kalau mak-mak kita, ayah-ayah kita tahun sudah baru ni, dia tak terpilih untuk mengerjakan haji. Duit ada, kesihatan bagus, istita'ah dah tu, tetapi tidak dapat terpilih. Bermakna dari segi hukum dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan haji pada tahun tu. Jadi tak timbullah orang menyalahkan kalau kita dalam konteks Malaysia ni tabung haji. Ini tabung, memang ada orang marah. Sebab apa tahun ni hadari, Saudi tetapkan mesti bawah 65. Main 65 tu maksimum. Bawah 65. Jadi siapa yang lebih 65 bermakna dia tak boleh pergi. Ramai yang marah. Itulah page Facebook tabung haji pun diserang. Ya Allah, sekarang berbual dengan sahabat tabung haji. Sian dia. Dia kata, Ustaz, apa kami boleh buat? Kami hanya melaksanakan saja. Tapi baguslah penerbit hari ni, alhamdulillah. Musim haji dah habis, tapi kita buat pencerahan. Jadi sebab itu saya nak pesankan masyarakat bahawa orang yang katalah tahun sudah tak dapat pergi, bermakna dia tidak ada istita'ah. Walaupun dia kata, saya sebenarnya ketika mula-mula sepatutnya sebelum pandemik itu, saya terpilih, umur saya 63. Tiba-tiba bila dah boleh ni, umur saya 65, dah cecah. Maknanya 65 2 bulan, tak boleh. Jadi, naiklah saya. Tak apa. Sekarang ni, dia pelaksanaan ini kita kena faham. Dia adalah hukum. Berarti tuntutan itu gugur daripada kita. Tahun yang baru inilah. Sekiranya tahun yang akan datang, dibuka semula macam biasa, tidak ada had umur, maka kita boleh pergi. Dia sama macam orang yang buat badal haji. Kita konar sikit. Ini pun ramai orang tak pun nak faham. Kan? Kita buat badal haji. Misal kata untuk orang yang sakit tak ada harapan sembuh. Doktor bagi tahu ni tak ada harapan sembuh. Maka dalam kita punya muzakarah haji kebangsaan, kita mengambil hukum bahawa orang ini dibolehkan kita melaksanakan badal haji. Dia badal haji pun dia, upah haji pun dia, ganti haji pun dia. Sama lah tu semuanya. Tapi tu orang Malaysia lebih suka badal. Okey, badal lah. Cakap Arab. Maknanya, bila kita buat badal haji untuk orang yang tidak ada harapan sembuh tadi, tiba-tiba rezeki Allah Ta'ala bagi sembuh dia. Wajib juga dia melaksanakan haji. Walaupun badal telah dilaksanakan. Walaupun badal dah dilaksanakan. Kecuali yang meninggal dunia lah. Yang itu tak payah punya meninggal balik mikirlah. Jarang bangun balik. Jadi maknanya, kita nak sebut tadi,
orang yang tahun sudah tak dapat melaksanakan haji, andainya tahun ini dibuka. So, istitaah tu datang balik. Yeah. Jangan berhabis dulu duit tu. Aku dah memang tahun ni tak boleh pergi haji, aku bawa rumah ajalah, bawa tenang. Renovate rumah. Jangan. Tunggu dulu. Kemungkinan tahun ni kalau dibuka, bermakna istitaah tu ada balik. Itu secara asas lah. Untuk kita faham pada peringkat ni, ayat yang dibaca hadari tadi, wa'timul hajja wal umrata lillah, dan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dia satu perincian mukadimah yang saya yakin memberi ilham kepada kita untuk tanyakan lagi dan lagi soalan, insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, hari ini kita bicarakan tentang ibadah visa tanah suci. Jadi kita mungkin boleh tanyakan juga berkaitan dengan isu-isu semasa, dan insya-Allah sebentar saja lagi Ustaz, saya nak tanyakan antara jenis visa-visa umrah. Mungkin Ustaz akan perincikan dengan lebih lanjut. Cumanya para penonton sekalian, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah, para penonton kita terdiri bukan sekadar rakyat Malaysia, bahkan ada yang menonton ketika ini dari Singapura, sahabat-sahabat dari Brunei dan juga dari Indonesia. Bahkan ada juga sahabat dari selatan Thailand. Terima kasih diucapkan kerana menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai tontonan anda pada pagi ini. Dan insya-Allah lusa kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65 tahun. Terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda semangat kita sebagai anak Malaysia, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rockman ataupun Ustaz Harry. Itu nama timangan, nama manja Ustaz. Nama baby. Nama baby. Kita bincangkan tentang ibadah visa tanah suci. Baiklah Ustaz. Ya. Jenis-jenis visa umrah kita nak tahu. Sebab ada dengar cerita tentang visa furada lah, apalah. Jadi Ustaz silakan. Sebelum tu tadi, nak bagi tahu juga para penonton semua, alhamdulillah hari ini penerbit murah hati pada kita. Kenapa tu? Kerana kita walaupun topik ibadah, kita membincangkan perkara yang luar daripada ibadah, tetapi dia sangat bersangkut paut dengan ibadah ni. Betul. Jadi kita harapkan supaya mudah-mudahan manfaat ini dapatlah pada orang Malaysia. Dan saya memang sebenarnya bila dijemput untuk ni saya rasa seronok sangat. Sebab benda ni jarang dapat kita bincangkan di televisyen. Tapi banyak persoalannya. Persoalannya sangat banyak. Sebab apa? Persoalan-persoalan ni kadang-kadang masyarakat kita dia tak sempat nak cakna. Betul. Dia hanya cakna bila ada masalah. Bila nak pergi pun ada juga. Ya. Jadi kita harap supaya penonton kita sharekan ramai-ramai untuk pagi ini, dan mudah-mudahan dapat pencerahan untuk yang kita kongsikan pada pagi ini supaya ada pengetahuan kita. Kerana macam kita sebut tadi bahawa termasuk dalam istitaah ini ialah dari segi kemampuan kita untuk enter ataupun untuk masuk ke dalam tanah suci ataupun kita panggil Saudi Kingdom itu sendirilah. Maknanya kalau tak boleh masuk, berarti kita tak ada layak untuk nak melakukan ibadah. Okey, kita pergi dulu pagi ni, kita nak bincang dulu sebenarnya tentang visa umrah. Cuma sikit nak bagi tahu hadari. Visa umrah, visa haji lain. Lain. Sekarang kita bincang umrah dulu. Umrah dulu. Jadi visa umrah ni sebenarnya kalau ikut yang sekarang ni, yang biasa, common, yang kita pakai ada dua. Pertama, kita sebut visa umrah. Yang kedua, kita panggil dengan nama visa pelancong ataupun turis visa. Okey, saya akan cuba terangkan dua-dua ini supaya penonton faham tentang dua-dua perkara ni. Apa beza visa umrah dan visa pelancong? Baik. Mungkin Hadari sendiri pun rasa tak berapa clear bab tu kan. Itulah. Sebab apa? Yang ini Hadari, dia berkait dengan soal sedikit berkaitan dengan management. Betul. Saya kebetulan pasal kita pun memang ada syarikat sendiri, so okeylah kita tahu kan. Jadi praktikalnya dan juga
datanya, maklumat. Kadang-kadang kita praktikal, tapi data kita tak tahu. Betul. Kan? So, alhamdulillah kat situ tu, alhamdulillah lah. Jadi bila nak menerangkan pada penonton pagi ini bukan pengalaman orang tapi kita sendiri. Baik. Pertama, kita ambil dulu yang biasa orang guna ataupun yang selama-lama ni orang guna, dipanggil visa umrah. Bermula daripada selepas pandemik, visa umrah ni ada penambahbaikan, Nadri. Ada penambahbaikan. Maksud penambahbaikan ni ialah kerajaan pihak berkuasa di Saudi dia menetapkan bahawa visa umrah ni kita pertama kita nak sebut visa umrah ni dia diuruskan oleh muassasah. Baik. Muassasah ni, perkataan muassasah ni Hadari, orang kita biasa faham muassasah ni bila sebut musim haji je. Pergi haji dengan siapa? Muassasah. Pergi haji muassasah. So okey, tak apalah. Tapi dalam konteks umrah, muassasah ni sebenarnya merujuk kepada ejen yang dilantik oleh kerajaan Saudi. Alright? So, kita nak buat umrah dengan visa umrah, bermakna kita kena beli visa tu daripada ejen yang dilantik. Nampak tak? Faham. Okey, itu satu. Yang kedua, visa umrah ini dia tertakluk kepada negara-negara. So, macam kita di Malaysia, untuk orang Malaysia je lah. Makna orang yang bukan Malaysia dia tak boleh ambil di Malaysia. Dia kena ambil dekat negara dia. Faham tak? Yeah. Katakan dia ada keluarga duduk daripada Singapura. Yeah. So dia kena ambil di Singapura. Sebab visa umrah untuk rakyat Singapura. Okey, setakat tu. Yang ketiga, penambahbaikannya tahun ini, mungkin barangkali Saudi nak lebih dari segi pengurusan untuk kemas. Yeah. Orang yang ambil visa umrah dengan agensi tu, dia mesti ambil pakej agensi tu. Dulu tidak. Dulu kita ambil visa dengan agensi A. Pakej mungkin saya ambil dengan ejen bebas. Atau mungkin juga Hadari duduk kat Mekah, saya ambil Hadari je lah. Jadi Saudi tak nak begitu sekarang. Dia selaraskan. Jadi agensi ni dilantik untuk keluarkan visa dan dia juga akan menyediakan pakej. Jadi hotel ni boleh jadi berbeza di antara satu ejen dengan ejen yang lain. Betul. Harga juga berbeza. Biasalah orang berniaga. Betul. So bila kita ambil, dia akan datangkan dengan pakej, sekali dengan pakej pengangkutan, sekali dengan penempatan. Makan ini dia masih lagi pilihan, optional. Jadi bermakna basicnya pengangkutan, visa, penempatan. Baik. Kita kena ambil dengan dia. So ini penambahbaikan. Dan yang keduanya, ini juga jadi isu satu ketika dulu. Saudi nak pembayaran yang dibuat untuk nak dapatkan visa ni, dia tidak boleh dibayar secara cash. Kita mesti menggunakan e-wallet dia. Dah itu, baru. Ni baru. Kita tak boleh pergi Hadari punya agensi Hadari, pergilah bayar. Tak boleh. Kena masuk dalam e-wallet dia, diapungkan duit tu dalam e-wallet. E-wallet memang gitu konsep dia kan. Ya, betul. Kemudian dia akan ambil deduct. Dan barulah selesai urusan kita, barulah proses tu datang balik untuk kita nak proses seterusnya dan barulah kita dapat visa. Nanti saya akan cuba bezakan sikit berkaitan visa ini dengan visa yang lain. Okey, selesai sekira-kira pemahaman kita untuk visa umrah. Jadi nampak lebih kurang sama macam sebelum-sebelum, cuma ada sikit penambahbaikan dia ialah wajib ambil dengan dia 3 benda tadi. Betul. Kemudian mesti apungkan duit dalam akaun. Jadi bermakna kalau Hadri ingat tak bulan 1 apabila kita masa tu lock balik kita punya border, masa itu timbul masalah. Apa yang berlaku? Kami travel agent ni kami dah bayar. Duit dah diapung. Jadi duit tak boleh refund. Not refundable. Itu yang berlaku dan alhamdulillah pihak berkuasa kita di sini memang benda ni maklum. Ini G2G punya maklumat. Jadi ada apa nama dipanggil istilahnya solusi-solusi yang dicadangkan antara dua buah kerajaan. Di antara yang ini dia tak melibatkan dua buah kerajaan, cuma daripada pihak polisi kita. Baik. Jadi alhamdulillah selesailah yang itu. Cuma nak beritahu itulah keadaannya ketika itu dan ketika ini. Baik, itu visa umrah. Sekejap lagi saya akan cerita juga apa dia punya beza visa umrah dengan visa yang lain. Baik, yang kedua dia panggil sebagai visa turis. Pelancong. Atau visa pelancong. Atau siahah. Dua-dua semua sama makna. Tapi orang kita kat Malaysia dia panggil turis, dia tak panggil siahah. Tang situ dia cakap orang putih. Tuan-tuan, bila kita sebut visa turis, dia sebenarnya included
dalam dia untuk umrah. Dia boleh bebas pergi ke mana-mana termasuk ke Riyadh. Ini barangkali vision Saudi. Saya bercakap dah macam wakil negara rasanya. Malulah bawa balik petrolak. Ya. ini kes kontrolak utara tadi ni. Jadi maknanya visa turis ni pertama sekali dia adalah visa yang lebih dipanggil lebih inklusif. Yeah. Kita boleh pergi ke Riyadh, kita boleh pergi ke mana-mana tempat di Saudi. Dengan satu visa dengan visa itu tadi. Alright. Jadi untuk visa turis ni dia included dalam dia boleh masuk mengerjakan umrah. Jadi tak ada isu sebenarnya berkait dengan umrah dalam visa turis. Memang dia included. Dia boleh. Baik, menariknya hadiri, visa umrah ni adalah suatu kita panggil dia panggil macam pemberian lah, macam keistimewaan. Kerana tidak semua negara ada. Saudara-saudara kita di Indonesia tak ada. Saudara kita di Singapura dapat. Saudara kita daripada Brunei dapat. Filipina saya rasa tak ada. Tidak semua negara yang dapat keistimewaan ni. Dan Malaysia di antara negara yang istimewa lah. Kita sedia maklum, alhamdulillah. Pandangan Saudi kepada negara kita dalam konteks pelaksanaan ataupun kita punya jemaah ataupun rakyat kita yang datang ke Saudi, mereka masih lagi begitu positif, alhamdulillah. Itu baguslah, tahniah. Orang Malaysia elok sikit perangai. Itu. Okay. Dan bila kita sebut visa turis, hadiri, ini adalah visa paling mudah untuk kita dapat. Ya, sebab apa? Sebab visa ni dia boleh dapat secara online. Kita tidak perlu berurusan dengan agensi. Tak perlu. Kita boleh direct terus online. Cuma bunyinya seronok lah. To be honest, kami sendiri, saya bila kita nak menguruskan trip yang nak terbang, nak mohon tu, sebab kena ingat hadiri, dia sistem. Bila sistem kita kena key in. Bila kita key in, bukan bermakna jam tu dapat. Boleh jadi key in, dia loading, dia hilang semua. Buat balik. Allahu Akbar. Isi balik macam isi borang lah. Memang sama. Sama. Kita kena isi maklumat-maklumat dalam pasport tu semua. Allah. Masuk balik. Kadang-kadang kita dah try, katakanlah waktu pejabat sampai pukul 5 petang. Tak boleh. Baik, kita try malam ngam. Tengah malam. Tengah malam tak boleh. Kita try pula pagi. Sebab itu jangan ingat untuk nak dapatkan visa tu macam enter tu dapat. Tak. Sebab dia berkait dengan sistem. Bila sistem ni kadang-kadang sistem down, sistem terlampau, apa dia panggil? Jam kan? Betul. Itu standard, itu biasa. Kan? Jadi kita kena faham itu. Jadi itu biasalah kami macam yang menguruskan, yang apa nama bertanggungjawab untuk nak dapatkan itu. Itulah dia barangkali upahnya. Jangan maknanya tak tidur tu. Itu usahanya kena buat. Okey. Baik. So orang yang visa turis dia lebih mudah dari segi urusannya, kenapa? Tak perlu berurusan dengan agensi sana. Dan dia tak perlu untuk ambil mana-mana package yang ada pada agensi. Dia boleh berurusan dengan mana-mana atau dia sendiri. Dia boleh pergilah ke apa? .com apa nama tu? Allahumma salli. Apa benda itulah yang jual hotel apa sebagainya. Cuma dekat sini dari segi kalau kita kata dari segi dia panggil security, dia kurang secure sikit. Termasuk insurans? Bukan masalah insurans, masalah tempahan-tempahan gitu tu. Kita tempah bas. Oleh kerana kita ni kalau orang yang buat visa turis ni boleh jadi orang tu pergi individu. Boleh jadi. So bila dia berurusan, boleh jadi orang di sana dia nak batalkan, boleh ikut dia. Kan? Ikut dia. Sebab itu satu kelemahan yang kita nampak dalam konteks visa ni. Dekat sini ni perlu kekuatan lah masing-masing. Ini bukan individu saja, bahkan kalau syarikat-syarikat pun, tanyalah mana-mana syarikat boleh berlaku. Boleh berlaku. Sebab itu di situ perlu kekuatan lah masing-masing punya istilah kita kata kabel. Maksudnya kabel perniagaan masing-masing. Kalau orang ni kabelnya kuat, maka insya-Allah tak ada isu. Sebab ini boleh berlaku. Sangat boleh berlaku. Okey, kalau tanya dengan saya pengalaman, saya kata sangat boleh berlaku. Sebab itu alhamdulillah biasanya kita ni, kalau saya punya prinsip, kalau yang kita punya ejen di sana, ground ejen kita tu memang dah rapat dengan kita, itu kita peganglah. Sebab dia akan berikan satu secure pada kita dan jemaah kita.
Supaya jemaah pun tak risau, kita pun tak risau. Maknanya sampai airport tu bas ada lah. Itu berlaku. Jangan main-main. Kan? Kalau tidak, sekejap saya on the way. Dia punya on the way, rupanya tukar driver lain. Allahu Akbar. Tukar lagi bas lain. Ini biasa berlaku lah. Ya, itu standard. Ya. Tanyalah siapa yang pernah pergi ke Mekah, dia tahulah. Tapi biasanya kita akan secure begitu. So ini berkaitan dengan visa turis. So maknanya visa turis ni kita boleh nampak beza lah. Sangat banyak beza. Sangat banyak beza. Okey, kalau kita kata dari segi kelebihan macam mana? Kelebihan. Ada juga orang tanya. Setakat ni Ahadari, kita boleh sebut bahawa dia punya kelebihan tu hampir tak banyak beza. Cuma orang yang visa umrah, dia boleh akses untuk masuk ke Raudah. Ataupun diputuskan oleh pihak agensi sana. Dia boleh terus. Dia ada sistem dia sendiri, dia boleh masuk dan dia akan keluarkan senarai. Ini akan masuk ke Raudah pada hari Senin. Sekian pukul 9 pagi contoh. So memang automatically dia akan masuk. Orang yang visa turis, dia kena mohon melalui aplikasi yang disebut Tamarna. Tawakalna sekarang dah tak pakai dah. Tawakalna ni macam My Sejahtera. Alright? So Tamarna. So dia kena apply lah. Apply tak dapat. Apply tak dapat, balik. Itu je perbezaan dia sedikit. Alright? Lagi satu perbezaan, orang yang visa umrah dia mesti submit dia punya pasport ke kedutaan. Dia mesti. Sebab dipanggil agensi keluarkan visa dan approval daripada kedutaan. Kita kena masukkan macam biasalah. Ini macam dulu macam itu. Kena hantar pasport dulu. Kan ada yang dulu tak terbang sebab pasport tak keluar lagi. Dululah. Tapi sekarang baguslah, much better. Visa turis tak perlu. Bahkan kalau kami, nisbah kami sekarang ni kita ke arah dipanggil documentless. Maknanya bukan documentless tak payah dokumen. Maknanya kita tak perlu hantar. Cukup dapatkan maklumat-maklumat tu, kemudian nanti bawa saja ke airport, kita akan bagi visa. Sebab dia tak perlu submit kepada kedutaan. Yang penting original lah maklumat tu, jangan main-main. Dia nak masuk Saudi. Tak boleh tipu lah. Tak boleh tipu, tak boleh. So benda ini perlu untuk kita faham dari segi perbezaan. Cuma satu lagi barangkali perbezaannya ialah visa turis ni dia kita sebut dengan visa umrah. Visa turis dia tak boleh pakai untuk rakyat Malaysia yang PR. Tak boleh. Walaupun dia ada IC, tetapi dia lebih tepat kita sebut yang bukan pasport merah Malaysia. Kita pasport kita Malaysia merah kan? Betul. Macam confuse saja. Betul. Confuse sikit. Kan? Pasport merah kita Malaysia tu hanya itu saja yang boleh menggunakan visa turis. Baik. Jadi kalau penonton-penonton, mak ayah kita ni ataupun keluarga kita, dia orang Malaysia. Itu memang dia dapat kerakyatan, mungkin lama dah tinggal di Malaysia. Tetapi pasport dia, ada setengah orang dia masih lagi memilih untuk tidak menukar pasport. Dia bukan tak boleh tau. Dia memang ada orang dia pilih. Syarat dah cukup dah. Syarat cukup. Ada kadang saya tanya, dia kata sebab senang nak balik kampung, boleh duduk lama-lama sana. Jadi orang ini, dia tak boleh menggunakan visa turis. Baik. Dia mesti gunakan visa umrah. Aywa. Ustaz, salah-salah Ustaz ada sebut tentang visa pelancong ni. Ada isu berkaitan dengan isu pelancong ni. Visa pelancong ni. Cumanya boleh ke tanya tentang isu? Boleh. Sila. Kalau nak tahu, nantikan sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza. Bahkan kita tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama,
iaitu memberikan kefahaman dan pencerahan tentang pelbagai topik dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rohman bersama dengan kita. Dan Ustaz, sebelum kita rehat tadi, sempat untuk saya terfikir sejenak, dan saya yakin soalan ini mewakili para penonton di luar sana lah. Ala-ala Ustaz ada sebut tentang visa pelancong, ataupun bahasa orang kampung saya sebut visa turis lah. Speaking orang kampung teman ni. Baik Ustaz, ada isu berbangkit dan tular bagaimana ada individu yang lelaki berperwatakan wanita, memakai pakaian wanita, ataupun sebaliknya wanita berpakaian lelaki, bahkan siap pakai ihram lagi. Itu yang pelik je tu. Jadi adakah isu-isu macam ni akan menyebabkan permohonan untuk visa baik pelancong ataupun visa umrah akan menjadi masalah dan juga akan memberi kesan yang buruk kepada umrah kita? Baik. Pertama, sebab tadi ada ternampak dekat dalam live kita punya Facebook kan? Ada komen berkaitan dengan visa pelancong tadi. Saya sebut visa pelancong hanya dibenarkan kepada rakyat Malaysia yang pasportnya warna merah. Maknanya pasport kita Malaysia lah. Sebab ada juga rakyat Malaysia yang dapat kerakyatan tapi pasport dia orang masih lagi hijau. Kalau belum merah lagi. Kalau Kemboja hijau. Kalau Indonesia coklat. So dia tak tukar merah. Dan dia rakyat Malaysia. Cuma dia ada dua, dipanggil PR lah. So orang ini dia tak boleh guna visa pelancong. Dia tak boleh. Dia mesti guna visa umrah tapi dia boleh diproses di Malaysia. Baik. Okey. Itu cerita pasal tadilah, pasal nampak ada yang berborak dekat dalam ni kan. Itu kena faham betul-betul tu. Dan kita ucap terima kasih juga pasal nampak ramai yang cakap dan share. Okey, sharekan bagus. Saya nak mudah-mudahan pagi ni Hadari supaya kita dalam segmen ibadah ini berkait dengan pelaksanaan ibadah. Betul. Jadi kena faham betul-betul. Walaupun nampak benda ni macam management sifat dia, tetapi dia adalah sebahagian daripada ibadah. Sebab itu disebut dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Benda yang wajib tak sempurna melainkan dengan dia, maka dia itu juga jadi hukumnya wajib. Jadi kita berbalik pada soalan tadi, ada orang yang sepatutnya pakai jubah, dia pakai ihram. Dulu-dulu ada pula yang sepatutnya pakai ihram pula, dia pakai kain ihram. Ada orang yang sepatutnya pakai kain ihram, dia pakai jubah. Tadi dah sebut dah. Ada orang yang sepatutnya pakai jubah, dia pakai kain ihram. Dia terbalik pula. Ini dah berlaku. Isunya pertama, bagaimana dia boleh masuk. Kita percaya diorang ini peringkat awal ketika memohon, sama ada visa umrah maupun visa pelancong, dia akan menggunakan identiti asal dia. Kerana identiti itu dia bergantung kepada pasport. Baik. Maka ketika dia masuk melepasi immigration, tentulah kalau dia itu wanita daripada Malaysia, dia akan pakai pakaian wanita. Kalau dia itu lelaki daripada Malaysia, dia akan pakai kain ihram dua helai. Kalau tidak tak lepas. Confuse orang kat immigration tu nanti. Okey, selesai. Macam mana dia boleh berlaku? Inilah dia. Satu perkara yang kadang-kadang Hadari, saya jadi terfikir, apabila hari ini kalau kita tengok cambahan selepas daripada PKP ni, kaedah orang pergi melaksanakan umrah ke Tanah Suci berbagai. Bukan dulu melalui agensi, ataupun dulu-dulu orang panggil Syekh Haji. Ini orang pengalaman bawa kan. Sekarang ini kita tengok dia macam gaya-gaya Syekh Haji, tapi dia ni lebih gemar untuk melancong. Faham tak? Maksudnya dia suka berjalan. Jadi dia pun create dia punya grup sendiri. Dia ni bukan orang yang ada autoriti untuk nak membimbing. Dia bahkan bukan, ilmu pun tak ada. Kita Allah yang ustaz-ustaz ni pun Allahu Akbar, jenuh Hadari. To be honest, kita pun struggle nak memahamkan. Tapi kalau orang yang tak ada kena-mengena dalam bidang agama tu khususnya, kemudian bidang umrah ini tiba-tiba dia nak buat, kita risau. Inilah antara punca. Kalau tanya saya, pandangan peribadi saya, ini antara punca. Pertama, apabila kadang-kadang kita ada orang nak pergi, dia mungkin nak pergi sendiri, dia pasal orang tahu, boleh buat pergi sendiri. Sekarang ni kan macam buat umrah ni macam kita beli barang, kumpul-kumpul sendiri, jadi sendiri. Dia panggil semua di hujung jari katanya. Do it yourself kata dia. Do it yourself. Betul lah tu. Kan? Do it yourself kan? Tetapi kena ingat,
saya melihat bahawa inilah antara punca kelompangan yang berlaku. Okey, cuba ingat tak satu ketika dulu apabila ada orang yang perempuan, yang lelaki pergi kemudian tiba-tiba jadi perempuan kat sana. Ya. Maka travel agent dan pembimbing yang bersama dengan orang itu dipertanggungjawabkan. Kena jawab dan dia dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang pergi sendiri, kan, lebih-lebih lagi pula ada yang mengesyorkan, ada yang tukang guide. Siapa yang nak memastikan dia ni? Sedangkan yang hari tu pergi dengan travel agent pun akhirnya keluar-keluar tiba-tiba dia berjubah pula dekat sana, berpurdah bagai. Kan? Bermakna di situ pun kita nampak ada kelompangan. Apatah lagi bila orang sibuk dengan DIY ni, akhirnya yang inilah antara kita boleh nampak bibit-bibit masalah. Kenapa? Sebab siapa yang nak guide dia? Siapa yang nak tegur dia? Siapa yang nak pantau dia? Sebab itu kalau macam kita, saya sendirilah, kita sebagai travel agent yang berdaftar, kita risau. Risau kenapa? Sebab kita ada lesen. Kan? Yang main-main. Saya sendiri ada 10 lesen cawangan. Allah. Kan? Kalau kena tarik semua, air menangis tu. Kan? Jadi benda ni kita kena fikir hari. Jadi maknanya kita tak simply, bolehlah nak tukar jadi perempuan, tukar. Nak tukar jadi lelaki, tukar. Nampak tak? Sebab itu kita sebut, penting kalau kita tengok hari ini kenapa orang masyarakat kita pergi ke Mekah dibimbing. Bimbingan itu sangat penting. Yang keduanya, sebab itu penting kenapa dia diuruskan oleh orang-orang ataupun kita panggil agensi lah yang diakui oleh pihak berkuasa kita. Kalau dalam konteks kita ni ialah daripada Kementerian Pelancongan. So maknanya mesti ada lesen supaya dia dipantau. Itu tujuan dia. Jadi kalau Hadari tanya macam mana orang-orang ni, jawapannya akhirnya dia akan memalit ataupun kita panggil mengotorkan pandangan pihak berkuasa Saudi kepada orang Malaysia. Maka yang dipandang siapa? Mungkin pertama pihak berwajib kita. Kenapa tak pantau mungkin. Yang kedua mungkin travel agent. Sedangkan orang ini pergi mungkin diusulkan oleh orang yang menganjurkan. Sebenarnya Hadari, menganjurkan package ini tak boleh. Melainkan dia itu dipanggil registered dengan Kementerian Pelancongan. Maka tidak ada istilah yang menganjurkan itu individu. Bahkan dah ada pengalaman kursus itu sendiri. Betul. Dan juga terjamin dari sudut ilmiahnya. Itu, jadi whatever kalau kita panggil lah, pertama dari segi pengurusan, pertanggungjawaban itu jelas. Yang keduanya dari segi bimbingan. Sebab banyak saya dapat macam-macam isu. Macam-macam isu. Ada yang nak tawaf, tiba-tiba WhatsApp kita. Kita tak tahu apa cerita. Jadi kita nak memberi jawapan, kita takut tersilap. Maka kita pun cadang tanya pada ustaz yang bawa tu. Dia kata masalahnya kami ni orang DIY yang bawa kami dan kami tak tahu nak tanya siapa. Sudah. Jadi kita tak tahu gambaran apa yang sebenarnya permasalahan. Sebab permasalahan ni kita tak boleh sembrono jawab. Kita kena tahu latar belakang masalah. Betul. Berkait dengan larangan ihram dan sebagainya. Jadi benda-benda ni Hadari, kadang-kadang tu luar kitab Ustaz. Itu jelas. Itu benda yang kita kita kena belajar lain. Betul. Ini bukan boleh simply begitu saja. Sebab itu penting bahawa untuk kita faham visa apa pun kita pergi ke Mekah. Tajuk kita ni kan. Visa apa pun kita pergi ke sana, hakikatnya kita nak melaksanakan ibadah. Betul. Walaupun di samping tu kita berjalan kerana ada ruang-ruang begitu, tak ada masalah. Tetapi objektifnya ibadah. Maka penting untuk kita hadam betul-betul tujuan ibadah ni, maka mesti ada yang membantu dalam konteks ibadah, kecuali kita memang alim dah. Itu bab lain. Betul. Tapi rasanya susah nak jumpa begitu. Kan? Kalau tanya asatizah kita pun masing-masing pun rujuk lagi kitab, bawa kitab. Betul. Tapi kalau kita yang tiba-tiba jadi alim terus, naya juga tu. Betul. Itu berkaitan dengan visa umrah untuk masyarakat kita di Malaysia tahu dan faham. Jadi kalau mungkin dia orang ada soalan, tak ada masalah. Kita akan cuba leraikan persoalan-persoalan tadi. Tetapi secara asasnya, saya kata kalau tanya berkaitan dengan orang yang tukar pakaian ni, maksudnya patutnya berjubah, tiba-tiba pakai kain ihram lelaki, ataupun pakai kain ihram, tiba-tiba berjubah perempuan, maka ini antaranya ialah soal pemantauan dan pertanggungjawaban. Kalau tanya dengan saya, tentulah saya bertanggungjawab. Baik. Sebab dia adalah orang yang saya bawa.
Maka kita kena pastikan kita bukan hanya bawa untuk manage, mengurus saja. Kita nak pastikan bahawa mereka ini dibimbing dan benar-benar buat mengikut apa yang dikehendaki oleh syarak. Allahu Akbar. Pergi ke tanah suci para penonton sekalian bukan sekadar pergi, akan tetapi ibadah itu menjadi kuncinya. Cumanya kejap lagi Ustaz, ada isu yang lain pula. Masya-Allah. Iaitu isu penipuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nantikan selepas ini soalan dan jawapannya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus dan tetap setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Baiklah, Alhamdulillah para penonton sekalian. Hari ini kita bicarakan tentang ibadah visa Tanah Suci bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Cumanya kalau ada soalan nak ditanyakan, cepat-cepat tanyakan soalan. InsyaAllah kami di sini menantikan soalan untuk ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya Ustaz, isu demi isu berlaku. Tempoh hari ketika musim haji, teman menangis juga tengok kesianlah makcik pakcik itu habis duit pencen katanya sebab dah bayar tapi tiba-tiba hajinya dekat airport aja di lapangan terbang sahaja. Jadi Ustaz, apa punca boleh berlakunya penipuan ni? Dan adakah ia boleh sewenang-wenangnya dilakukan? Silakan Ustaz. Baik, ginilah. Oleh kerana persoalannya itu berkaitan dengan haji, saya mulakan dulu dengan visa haji pula. Baik. Pasal tadi visa umrah sudah. Ya. Visa haji pula. Pencerahan tentang visa. Ini kena dengar betul-betul ni. Wahai orang-orang Malaysia, dengar. Dah betul, pasal ramai orang tak faham. Betul, Ustaz. Dan orang tak tahu. Jadi kita kena mula. Dah halang-halang dah ni. Begitu. Baik. Pertama, visa haji ni secara asasnya dia adalah visa G2G, government to government, yang kita panggil sebagai kota. Kota ini diberikan daripada kerajaan Saudi kepada kerajaan Malaysia. Yang ini ni kita tak payah bincang lah berapa banyak kota. Sebab apa? Yang itu kerajaan punya kerja, kita pun tak tahu, hanya di-announce saja. Macam baru ni kalau tak silap 14,000 kan? Yang tahun ni. Separuh je kita dapat. Jadi yang ini pertama, kota. Faham makcik? Dengar ni. Kota, ya. Jadi yang ini 100% diurus oleh tabung haji. Kejap lagi saya cuba cerita sikitlah macam mana tabung haji menguruskan kota tu. Baik. Yang kedua ialah visa yang tidak ada kaitan dengan tabung haji. Okey, cukup setakat tu. Yang ini dipanggil sebagai furoda ataupun juga hari ni orang dah mula pakai dah, pandai. Dipanggil mujamalah. Itu yang furoda ataupun dipanggil mujamalah. Okey, kita pergi yang tabung haji punya dulu sebab itu yang senang nak faham. Betul. Maka yang tabung haji punya simple saja. Siapa daftar yang duk simpan itulah di tabung haji tu. Bawa bertenang. Ya. Banyak bila sebut simpan ni, dia ingat dia simpan duit dia dapat pergi. Tak semestinya. Sebab dia kena daftar haji tu yang 1,300 tu. Faham ni tuan-tuan? Simpan duit tabung haji dan mula daftar. Maka automatik dia dapat tahu bila dia akan pergi. Baik, selesai. Yang itu jelas. Don't worry, tunggu je surat daripada tabung haji. Jangan macam-macam. Jangan marah orang tabung haji itu. Dia tak tahu benda. Itu semua sistem. Alright. Cuma orang yang berdaftar dengan tabung haji ni dia boleh dipanggil merayu juga. Dia boleh merayu. Ya, Saudi pula tabung haji akan buka rayuan. So rayulah, buat surat saya rayu begini okey, rayu. Hantarlah surat tu. Dapat pergi tak? Belum tahu. Belum tahu. Boleh jadi dapat pergi, boleh jadi tak dapat pergi. Yang dapat pergi kendurilah. Yang tak dapat pergi memang diam-diam gitu je lah. Baik, selesai. Saya ingat tabung haji punya ni tak ada isu. Cuma ada satu lagi visa yang tabung haji ni dipanggil kota tambahan. Kota tambahan ni dia tidak datang pada kota yang pertama. Tak. Macam tahun ni kalau tak silap saya kota tambahan Saudi bagi 5,000. Sebab Malaysia ni istimewa. Dia special.
Kerana sahabat karib dia keakraban negara kita ni. Ya, jadi itu satu dengan tabung haji pun dia punya, kita kena bagi kredit dia bukan puji tabung haji. Marah orang yang tahu sudah tak dapat pergi ni. Tapi itu realiti dia. Sebab apa, kita punya manajemen tabung haji memang tip top, terkenal di sana. So kita sebut dapat kota tambahan, tapi kota tambahan ni dia tidak datang daripada awal, dia datang kemudian. Kemudian ini yang kita tengok, dapat pergi dengan tabung haji ataupun dengan kota tabung haji, tetapi last minute dapat. Last minute tu bukanlah istilahnya hari besok nak terbang, hari ni pergi, tak. Tapi maknanya dia tidak dapat daripada awal, sebab dia seawal kau tak rasa bulan Ramadan dah dapat surat. Itu yang awal. Maknanya selepas daripada itu consider tak awal lah. Bermakna orang dah terbang. Dah ada orang terbang. Surat tak sampai bila orang dah terbang. Ini adalah biasanya kota tambahan. Okey, selesai di situ. Saya ingat ini orang boleh jelas. Baik. Sekarang ni kita nak cerita visa yang kedua. Ini yang paling orang tunggu ni, saya ingat. Ya, kenapa? Visa yang kedua ni lah yang meletup tiba-tiba baru-baru ini. Daripada orang Malaysia tak tahu, tiba-tiba semua hafal perkataan tu. Furoda, dia punya wirid. Wirid Ustaz. Allahu Akbar. Jadinya, Hadari, visa furoda ni tuan-tuan dengar ni betul-betul. Dengar saya cerita. Sebab kita jarang faham benda ni. Visa furoda dia bukan daripada tabung haji. Yang tadi visa tu daripada sumber dia ibarat daripada tabung haji, ya. Okey. Visa furoda sumbernya daripada kedutaan. Okey, Kedutaan. Baik, jelas So sumber yang berbeza. Baik. Dia adalah, maknanya bila sumber daripada kedutaan Saudi, dia itu sifatnya adalah apa? Maknanya officially lah. Rasmi. Dia bukan benda tu orang panggil visa rasuah lah, ni macam-macam tumahan orang bagi. Itu ada kuota juga Ustaz. Dan sabar. Okay, nampak excited tu. Dia nampak. Saya tak sabar tiba-tiba. Allahu Akbar. Okey. Visa furoda ni asasnya datang daripada apa nama dia panggil kedutaan lah, kita panggil istilahnya, okey. Baik, pemprosesannya juga daripada kedutaan. Dia tidak ada berkait dengan tabung haji. Secara asas saya dah sebut dah tadi bahawa visa haji melalui tabung haji. Dia tidak ada yang lain. Secara asasnya untuk faham rakyat Malaysia begitu. Okey. Cuma kewujudan ni kita tak boleh nafikan dah, sebab apa, orang semua dah tahu dah. So kita nak bagi pemahaman pagi ni, makanya visa furoda atau yang dipanggil mujamalah, dia datang daripada kedutaan Saudi. Okey, selesai setakat tu. Alright. Sekarang ni tadi kita dah cerita pasal visa tabung haji. Kan nak mohon bagaimana, ada kan tadi kan, nak rayu bagaimana, apa konsekuens dia dengan rayuan tadi. Begitu juga visa ni. Ni bukan suka hati pergi dekat kedutaan. Bukanlah semestinya dapat. Tak. Encik, saya nak pergi haji lah, bagi visa, bawa tenang. So ada juga kaedah kita untuk mendapatkannya. Secara umumnya saya nak beritahu, mendapatkan visa furoda atau mujamalah ini bukan individu. Bukan Hadari pergi sana, saya saja. Bukan saya, tak. Dia mesti melalui orang-orang yang diberi autoriti. Baik. Cukup setakat tu je lah. Maknanya yang diiktiraf oleh kedutaan untuk memohon. Jadi memohon tu dia bukan saya yang mohon, bukan Hadari yang memohon. Orang-orang yang ada autoriti ni, dia boleh untuk memohon. Kita panggil boleh memohon. Belum tentu dapat. Sebab itu kita boleh memohon. Kan? Dapat atau tidak, itu adalah hak kedutaan. Kita tak boleh petikai. Baik, selesai satu. Jelas kat situ? Cara memohon dia? Jelas. Sebab dengar-dengar baru ni, bila dengar orang dah mula dengar visa furoda, aku nak pergi mohon lah, kata dia dekat kedutaan. Amboi. Dia ingat kedutaan Saudi tu 7-Eleven. Boleh masuk gitu je. Tak. Nak masuk pun tak boleh tadi. Allah. Melainkan orang yang ada surat saja. Orang yang ada autoriti saja. Sebab dia orang sibuk kan. Sebab tempat tumpuan. Jadi dia tak boleh simply bagi masuk. Okey, fine. Selesai. Kalau kita nak gambarkan, orang yang nak pergi dengan visa furoda ni, nisbah kepada visa tabung haji, yang pihak yang mana? Ataupun maknanya peringkat yang mana? Kalau kita nak gambar, tadi kan ada peringkat yang terpilih, yang rayuan. Yang diorang ni peringkat mana? Tambahan. Sebenarnya diorang ni peringkat appeal. Rayuan. Bukan tambahan. Tidak. Dia ni rayuan. Ibaratnya permohonan tadi, rayuan. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tapi kalau orang tanya,
macam mana kalau tak dapat ada yang pergi? Kan kita kata boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Di peringkat maksudnya levelnya tu adalah rayuan. Rayuan. Tapi visa tu wujud, ya, setiap tahun ramai yang pergi. Cumanya tahun ni rayuan Hadari tak dapat. Kan? Rayuan Ustaz Heri Umrah Travel Services dapat. Contoh. Kena pergi ke Ustaz Heri lepas ni. Faham tak? Tak nak bagi faham masyarakat ni. Betul. Kadang-kadang ada orang dia lamsam. Ini bohong kata dia. Jangan begitu. Sian kawan-kawan kita Ada yang pergi. dapat. Ada yang pergi. Dapat. Bahkan ada yang kata, ini rasuah. Buat tenang. Kawan tu pergi, dia sanggup korbankan duit dia semata-mata nak jadi tetamu Allah. Tiba-tiba kita tak tahu apa-apa, kita tuduh macam gitu. Tak baik. Biar kita faham. Tujuan kita hari ini, kita bukan nak blame siapa-siapa. Kita nak bagi pencerahan. Sesuai dengan kita punya tema, biar tahu, jangan keliru. Tapi belum habis lagi ni. Cuma nak sebutnya, visa tadi wujud atau tidak? Wujud. Maka peringkat orang yang menggunakan furoda ni ketika memohon, sifatnya appeal ataupun permohonan. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Jelas? Bagus. Maka sebab itu kalau tanya saya, Ustaz saya dah buat kenduri. Maka saya kata kalau nak pergi visa ni jangan buat kenduri. Bawa bertenang. Bawa bertenang saja. Tapi Hadari, sama juga masyarakat kita bila dirayu dengan tabung haji, kan rayuan, ada tak dia buat kenduri? Masa dirayu? Tak. Betul? Betul tak? Sebab dia pun tak yakin. Sebab dia tak yakin. Dia dapat ke tak dapat ni? Lepas dapat, baru buat kenduri. Barulah betul. Betul tak? Tapi orang kita, bila pergi visa furoda, dia buat kenduri siap. Itu yang lepas tu tak sanggup jumpa orang. Tak sanggup. Suka, ya Allah. Kan? Pakai pudah semuanya. Dah pergi haji belum? Dah katanya. Awal balik. Ini. Nampak tak? Baik. Ini kita nak cerita soal orang bagaimana proses visa furoda tadi secara umum lah. Sebab detail pun orang pening nanti. Nampak bunyi dia macam cantik je perjalanan ni kan. Dia tak tahu. Kami ni tidur 2 jam, 1 jam. Yes. Okey, selesai. So maknanya permohonan tu di kedutaan dan dia hanya boleh dimohon oleh individu yang ada autoriti. Kemudian statusnya itu ialah appeal ataupun permohonan. Boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Jelas? Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak pergi pula bagaimana kita nak faham tentang visa ni. Kalau visa tabung haji ini tak ada isu. Memang sejak daripada Ramadan anda terpilih. Allah, berjujuran air mata makcik-makcik ni. Dapat aku, ya Allah, tahun ni pergi kan. Wah, dah pergi umrah 14 kali lah. Tapi pasal haji lain, Hadari lain. Masya Allah, dia punya nikmat. Lain saya. Allah. Dia punya feel dia tu lain. Ni saya cemburu ni. Allah, betul. Sebab apa? Kita memang memfokus betul-betul untuk ibadah ketika tu. Macam umrah ni, kita pasal-pasal dipendek masa. Betul. Hatta kita pun bila haji ni, tanyalah asatizah kita. Kita seronok sebab kita menanti waktu wukuf tu, kita groom. Sampai kemuncak rasa orang nak pergi ke Arafah tu. Hadari, jujur sebut, orang sampai pada peringkat memang dia lazat lah. Maknanya dia rasa seronok sangat. Dia macam itu. Sebab apa? Hari-hari kita groom ni. Persediaan untuk sampai kepada 9 Zulhijjah. Dia tak sama dengan umrah. Umrah ni pasal sekejap sangat. Yalah, terbang hari ni besok dah terus buat tawaf dah. Kan? Jadi tak sempat nak groom tu. Cuma nak sebutnya, kita balik visa tadi. Baik. Visa tabung haji ni dia cepat dapat kecuali yang kota tambahan. Bila sebut tentang kota tambahan tu, saya yakin ada perinciannya Ustaz lepas ni. Ada masa tambahan. Cumanya sekejap saja lagi kita akan perincikan dengan lebih lanjut. Cumanya Ustaz, kita akan tutup dulu TV3. Allahu Akbar. Sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Jadi terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali seketika nanti. Terima kasih
kasih para penonton sekalian kerana memilih Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru sebagai tontonan awal pagi ini. Dan masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hadari. Dan sebentar tadi, para penonton sekalian, telah kita kupaskan pelbagai isu, termasuklah isu mereka yang berpakaian wanita walaupun lelaki, yang wanita berpakaian lelaki berpakaian wanita ketika di Tanah Suci. Bahkan ada juga kita sebut sedikit tentang isu penipuan. Baiklah Ustaz. Sebelum Ustaz nak sambung apa yang Ustaz nak ceritakan tadi tu, saya nak mencelah sedikit Ustaz. Sebab saya yakin ini adalah berkaitan dengan isu yang pernah dialami oleh mangsa-mangsa di luar sana. Jadi teman jadi hero sikitlah. Penipuan ni berlaku apabila mereka yang menawarkan perkhidmatan umrah atau haji ni, mereka minta mangsa untuk bayar dulu. Ustaz sendiri bagaimana? Travel agent Ustaz. Adakah ia perlu bayar semua dulu ataupun bagaimana? Dia sebenarnya begini, kalau untuk umrah, dia memang dah ada rules daripada Motek. Untuk dua-dua pihak. Untuk umrah. So, berapa bayar pendahuluan, itu semua dah ditentukan. Dia bukan boleh sesuka hati. Kalau dalam umrah, 1,000. 1,000. Sebab itu ada cuma masing-masing, kadang-kadang dia masing-masing punya strategi lah. Yeah. Deposit 300 sahaja. Tapi lepas tu kena bayar, cukupkan juga jadi 1,000. Sebab itu rules dia. Sebab nanti apabila ada pertikaian-pertikaian, kena balik pada Motek punya ataupun Kementerian Pelancongan punya undang-undang. Jadi ada. Dia maknanya, lepas tu kita punya terma tu kena clear. 45 hari sebelum terbang kena bayar penuh. Tapi jarang orang kita macam itu. Besok nak terbang hari ni pun tak bayar lagi. Umrah. Kan? Jadi yang umrah ni dia agak apa sikit lah. Dia agak fleksibel. Tapi haji ni, kalau yang kami buat, kalau tuan sudahlah, baru ni kami pergi dengan fikir furodah ni, yang kita buat, kita deposit pun kita bagi pilihan. Nak bayar, tapi bukan sekarang, kenian. Tak ada masalah. Boleh. Ada kami yang masa khusus pun tak bayar deposit lagi. Apa-apa pun tak bayar. Kami dah bagi khusus ni. Tak bayar lagi. Dan bila kita dah mula proses ni yang kita sebut tadi, bila dah mula proses visa furodah ni bermula, masa itu saya akan telefon Ustaz Adari, sediakan duit. Sebab kita jangka dalam masa seminggu ni kita akan dapat. Kena sedia. Sebab dia nak cash. Whatever urusannya itu kita perlukan cash. So kena standby lah duit. Masa itu. Bila kita kata, okey, sekarang bayar. Itu yang kami buat. Jemaah kita yang terbang ni semua macam tu. Okey, Cikgu Erda, standby duit Cikgu Erda, okey, boleh masukkan duit sekarang. Sebab visa dah dapat. Itu yang kami buat. Maksudnya kena confirmkan dulu itu visa. Yang kami buat. Baik. Yang kami buat begitu. Sebab itu, saya nak sebut, visa furodah ni kalau orang tanya saya, nak pergi dengan saya, percaya tak saya? Kalau percaya saya, pergi dengan saya. So saya letakkan kepercayaan tu asas paling penting. Percaya atau kenal ada tak berbeza. Kenal semua orang kenal. Tapi percaya atau tidak. Kalau percaya, move on. Tak percaya, jangan. Saya pun tak nak, kerana ini akan jadi masalah nanti. Kerana tidak ada kepercayaan. Kepercayaan ni paling penting. Ini duit. Bukan sikit. Adari. Lagi pula ni orang yang dah himpun bertahun-tahun. Package yang besar. Allahu Akbar. Jangan buat kerja. Jadi kita kena ingat, sekali benda tu dah gone, dia not back. God not back. Itu isu dia. Jadi sebab itu kalau tanya saya, orang lain saya tak tahulah. Tapi yang kami buat, ini yang kita buat baru ni. Saya baru ni dan kami pun kita buat usaha sama baru ni. Saya dengan USB Travel dan Ustaz Heri Umrah Travel Services, kami combine. Dan dia orang pun ikut saya. Dia orang pun ikut saya. Saya kata kalau nak join dengan saya, ini caranya. Dia orang setuju. Itu maknanya ada yang boleh setujulah. Maknanya travel agent yang boleh setuju dengan kaedah ni. Dan itu yang saya buat. So memang kita kena buatlah, jalan dulu. Kursus dah makan dah. Kan? Cikgu Syah tu orang Johor Bahru. Makan seronok dah. Tak bayar apa lagi masa tu. Kursus tu. Kursus maknanya makan-makanlah. Tapi bayar belum lagi masa tu. Sebab masa itu belum lagi dapat visa. Itu nisbah kami. Jadi orang lain saya tak tahulah macam mana. Sebab itu, tapi yang ini ni tujuan saya ni Hadari, ialah supaya orang rasa selesa, secure. Orang secure. Jadi maknanya okey, whatever pun duit aku selamat lagi. Itu nisbah dia. Faham tak? Itu tujuan saya. Bukan ini tak ada soal marketing apa sebagainya. Kalau nak kira Hadari, kalau orang ni ada juga jemaah saya yang hari tu dah khusus dengan saya makan apa semua, dia dapat tawaran tabung haji. Okey, carry on.
So makan free je. Tak apa. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Betul. Jadi begitu keadaan dia. Jadi saya ingat itu lebih secure dan pada saya itu dapat menghilangkan rasa syakwa sangka masyarakat pada pelaksanaan isu yang pernah berlaku. Kerana dia ada isu. Jadi benda-benda ni kita nak elakkan sebenarnya. Tujuannya kita nak elak supaya masyarakat selesa. Sebab ni nak pergi ibadah. Itu tujuan. Sebab itu dalam umrah pun hadari, kita pegang yang itu konsepnya. Sebab kita nak jemaah ni nak terbang untuk buat ibadah. Jadi kalau ketidakselesaan ni berterusan, dia akan ganggu fokus kita untuk buat ibadah. Itu benda penting hadari. Kena ingat, ini bukan pergi melancong, bukan pergi England. Ibadah. Kok mana pun dekat sana punya itinerary, tetap matlamatnya ibadah. Buktinya apa? Buktinya masuk saja ke Mekah, mesti pakai ihram. Menunjukkan kita nak buat ibadah. Kita memang berniat untuk buat ibadah. So, ini. Dan saya nak bagi tahu, untuk visa furoda ni, penonton semua, dia tidak diproses macam visa tabung haji. Seawal bulan Ramadan, tidak. Dia akan diproses hadari, biasanya 2 minggu ke 3 minggu. 3 minggu tu syukur sangatlah. Cepat lah tu. Kalau 3 minggu sebelum 1 Zulhijjah tu, cepat no. Tapi biasanya 2 minggu, kurang 2 minggu. Memang kita akan berdebarkan lah. Bukan tuan-tuan saja. Kami ni yang buat ni pun lagi berdebar ni. Tak tidur kita menunggu. Menunggu. Macam mana appeal ni? Sebab apa? Isunya bukan saja orang nak terbang. Kita nak menyediakan perkhidmatan. Yang terbaik. Hotelnya, confirmation, semua sekali. Benda-benda itu perlu. Sebab itu benda ni last minute. Memang consider last minute lah kalau 3 hari sebelum, 3 minggu, 2 minggu sebelum 1 Zulhijjah. Kan? So orang lain semua dah kat Mekah. Jadi ini benda yang common. Memang setiap tahun. Dan orang yang terbang pun begitulah keadaannya. Baru ini kami terbang pada 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. So common. Tapi masa 1 Zulhijjah tu, bila kami duduk di tempat yang kebiasaannya jemaah furoda duduk, kami antara yang ada je mula-mula. Orang lain tak masuk lagi. Negara lain yang furoda juga tak masuk lagi. Yang mujamalah ni, apa beza mujamalah dengan furoda? Furoda ni kebiasaannya dulu-dulu tidak ada package. Kita dapatkan visa saja. Package buatlah sendiri. Yang tengok lately ni dia channelkan kita kepada mujamalah. Mujamalah ni apa? Agensi Saudi dia dah siapkan, maktab tu dah siapkan kita panggil package tu. Kita kena beli. Sampai harganya 17,000 package je. Visa tak masuk lagi. Nyaman. Ada yang 17,000. 17,000 hadari. Dan tak pakai pun. Siapa yang nak pakai? Jemaah tak nak duduk hotel dia orang. Tapi itu realiti dia. So kita kena pakai lah. Kena belilah. Itulah di antara sedikit untuk kita faham. Cuma kalau tanya dengan saya, bagaimana solusinya? Saya kata, kalau nisbah saya tanya, kita sebagai orang membimbing lah, makna masyarakat ni, supaya masyarakat ni terpandu. Kita tolak tepi lah kita ni sebagai travel agent, okay? Saya kata, cari yang percaya. Kalau saya ni abang hadari, abang kan? Boleh tentu kita percaya. Kalau tak percaya, jangan dengan saya. Walaupun ni abang. Aku rasa aku tak percaya dengan abang aku ni. Kan? Pasal duit aku pun dia sakau je. Okey, tak percaya. So, jangan. Pergi atas kepercayaan. Bukan soal kenal. Tapi saya kenal ustaz tu, ustaz. Itu tidak beri makna. Kepercayaan ni ialah melepasi keraguan. Baik, minta maaf Ustaz, terpaksa mencelah. Baik. Adakah perlu juga melihat latar belakang seseorang itu ataupun sesebuah syarikat itu? Perlu, tapi kadang-kadang sukar juga untuk kita nak menentukan. Sebab ada keterbatasan. Macam saya sendiri pun, bila dengar ada yang terkandas kita pun, sesama kami tertanya-tanya juga. Siapa? Sebab ada 500 lebih agent. Syarikat yang berdaftar di bawah kementerian. Itu belum lagi yang individu yang kita kata DIY, SIY, Y2Y dan sebagainya macam-macam. Itu lagi tak tahu apa cerita. Yang tak bunyi. Sebab tak tahu nak sandarkan pada siapa. DIY nak sandarkan dekat siapa? Betul. Kan? Itu kadang-kadang orang tak perasan tu. Jadi habis itu je lah. Yang ini sekurang-kurangnya ada pembelaan. Sekurang-kurangnya. Kenapa? Sebab syarikat tu berdaftar. Dia bermain dengan duit ni hadari. Dan jumlahnya besar. Haji dan umrah ni jarang jumlahnya kecil-kecil. Semuanya jumlah besar-besar. Itu realitinya. Sebab itulah kenapa saya kata, kalau tanya pertama, trust. Kepercayaan. Kepercayaan tu ada, go on. Kalau tak percaya, jangan sekali-kali meletakkan risiko atas nama murah, atas nama boleh dapat, janji manis, kenal, whatever. Ini yang punca masalah. Jadi kalau percaya, alright.
Kalau dia kata free pun, okey. Saya bukan apa Ustaz. Saya tanyakan ini kerana saya rasa apabila berlakunya kes begini, saya rasa dekat sangat walaupun saya bukan mangsa, tetapi Allahu Akbar, kita fikirkan mereka telah berhabis untuk niat melakukan ibadah haji. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, lagi dan lagi kita akan sembang-sembang untuk topik kita hari ini. Jadi para penonton sekalian, kita akan rehat dan kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi yang indah ini, pagi hari Isnin, ada orang dengan izin dikatanya Monday Blues. Jangan blues-blues sangatlah tuan-tuan puan-puan. Ya, kena semangat, teruskan berintegriti terutamanya dalam lakukan tugas-tugas seharian kita. Dan Alhamdulillah pada pagi ini saya bersama dengan anda semua, kita sembang-sembangkan tentang visa Tanah Suci bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Ada orang tanya saya, Ustaz, hari ini tak ada ke soalan daripada penonton? Itulah seronok pula bila kita diskusikan topik ini. Dan soalan-soalan yang saya tanyakan juga adalah daripada para penonton yang kebanyakannya bertanyakan di Facebook. Cumanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan sesuatu mungkinlah sebagai amanat dan juga sebagai solusi kepada mereka yang berada di luar sana yang dah bercita-cita nak tunaikan umrah, bahkan nak tunaikan haji. Apa antara solusi yang semua kena tahu, Ustaz? Dia antara masalah kita ni, Hadari, orang kita suka last minute. Pengalaman saya lah, kita menguruskan jemaah yang mendaftar last minute. Saya pun tak tahu, wahyu baru timbul bang Gadi. Kan, sepatutnya benda tu kan awal. Jadi bila last minute ni, kadang-kadang banyak benda yang dia tak boleh nak hadap. Dia main, orang Jawa kata engge, ya je. Ini yang masalah. Tu yang pertama. Jadi jangan last minute lah. Jangan last minute. Buat keputusan awal supaya kita bila berbincang, kita ada masa untuk berbincang, ada masa untuk kita nak dapatkan maklumat. Itu kaedahnya. Yang keduanya, saya nak pesankan supaya kepercayaan tu penting. Sebab itu, macam saya sendirilah tadi, saya ada juga kawan-kawan yang tegur, dia kata, Ustaz letak nama sendiri ni dalam travel agent ni, orang maki Ustaz tahu, kata dia. Dah betul. Pasal kerja travel agent, saya punya letak nama sendiri, Ustaz Eri. Tapi saya kata, dalam kondisi yang sekarang ni, minta maaf saya sebut, ini bukan marketing, tapi saya nak sebut bahawa kita tengok banyak kes-kes yang berkaitan dengan penipuan. Jadi orang yang saya risau soal ibadah, orang jadi ragu untuk buat ibadah. So tujuan kita, okey, dia pergi dengan travel sana, dia percaya, dia kenal, dan dia percaya, itu penting, percaya. Pergi dengan Hadari, silakan. Tak ada masalah, percaya. Yang penting percaya, kena pegang dulu. Dan sebab itu saya letakkan begitu. Tujuannya supaya kepercayaan. Oh, takkan. Nampak tak? Jadi, maknanya kita, orang nak scam ni biasanya sembunyi identiti. Betul. Yang ini kita keluarkan identiti. Tujuan itu saja. Kita nak supaya mendidik masyarakat ni. Jangan lagi pergi ni, saya ikut dia. Orang ni ajak saya. Ini yang kebanyakannya, Hadari. Sebab saya pernah terlibat dengan apa nama ni, program penipuan umrah sebagai penceramahnya, sebagai mana awareness punya program under Kementerian Pelancongan. Jadi antaranya itu bila dia kongsikan polis-polis dan sebagainya, dia jadi yang kena tipu ni nak buat report pun tak nak. Sebab apa? Dikenal. Tapi dia pun tak tahu yang dia dipercaya atau tidak. Itu masalah dia. Sebab itu penting kepercayaan. Jadi sama juga dalam visa furoda yang jumlahnya lagi besar. Jadi buat dengan kepercayaan. Jangan last minute. Buat keputusan awal. Sebab itu saya kata tadi, pilihan ada. Kalau orang sebut tentang jadi, saya kata itu yang saya buat. Jadi maknanya, pandai-pandailah masyarakat untuk berfikir. Kan, takkanlah kita nak kena atur cara berfikir itu kan. Kita hanya menyebut, okey, ini kaedahnya. Boleh. Jadi yang ini kaedahnya. Bagaimana? Ini kalau mungkin ada yang baru menonton kita, dia kena tengok dekat kita punya YouTube lah. Kan, YouTube kan? Dalam page kita, dalam Facebook kita boleh tengok ulang balik. Kita dah sambang daripada awal tadi. YouTube banyak pun ada juga, Ustaz. Dalam YouTube pun ada. Tuan-tuan boleh tengok balik kerana tujuan kita nak beri pencerahan kepada masyarakat. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ini sebagai solusi lah. Sebagai solusi ke depan dapat mengurangkan. Dia takkan boleh
habis terus, tak boleh, impossible. Kerana manusia ni ada satu sifat, dia punya kelemahan tu ada. Kita ni sebagai pengguna ada kelemahan juga. Ya, betul. Kan kadang-kadang ikut kawan, kadang-kadang dia macam-macam. Jadi orang kata, ini masalah. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita macam saya lah, sebagai kita orang yang mengusahakan, ya. Bila kita tengok ada kawan-kawan yang bersungguh-sungguh tadi, pasal tujuannya apa? Nak bimbing masyarakat, nak bimbing untuk ibadah. Tapi kadang-kadang masyarakat dia tak nampak yang itu. Dia nampak yang okey, memang kita ikut sini, ini ikut sini. Macam-macam lah istilah hari ni yang Adri sebut tadi, Y2Y, DIY, UNI, INU lah, macam-macam semua ni. Jadi orang kadang terpesona benda-benda macam ini, akhirnya jalan. Kerana nakkan sedikit. Konon-kononnya untung. Tanyalah at the end bagaimana pengakhirannya. Tadi Adri pada sebut kan, ada yang pergi begitu sudahnya huru-hara. Kan sebab yang tua lidahnya dah ruyuk pula. Itu berlaku. Jadi benda-benda ini semua kita kena lihat dalam konteks kita nak buat ibadah tadi. Jadi itu sebenarnya penilaian awal. Ini bukan pergi melancong. Pergi melancong yes. Siapa bagi penawaran hebat? Kan? Sebab yang pentingnya kita nakkan package tu. Ini ibadah. Sepatutnya siapa yang boleh bimbing yang terbaik, yang dipercayai, bukan saja dalam konteks menguruskan kita, tapi dalam konteks membimbing kita. Kalau tidak, macam-macam keluar cerita dekat Mekah tu nanti. Mistik macam-macam keluar nanti. Jadi ini masalah-masalah yang saya kira masyarakat perlu cakna, dan mudah-mudahan kita yakin di luar sana ramai ya, travel agent ataupun pengusaha-pengusaha yang jujur, yang memang sungguh-sungguh tadi. Dia orang kadang-kadang saya jumpa, tak apalah Ustaz, kita ni nak bantu. Dia memang ada, cuma mungkin dia orang tak terjumpa yang ni, dia terjumpa yang lain. Itu masalahnya. Atau mungkin dia tak jumpa travel agent, dia jumpa yang I to I, Y to Y, DIY apa semua ni. Jadi inilah antara punca-punca yang saya fikir masyarakat perlu celik. Jadi kalau solusinya tadi, selain daripada kita kata awal, kemudian kena kita cari yang betul-betul dipercayai, maka yang ini insya-Allah boleh bantu mengurangkanlah hadirin, mengurangkan insya-Allah. Okey, Ustaz, ada sedikit soalan yang saya yakin ini juga soalan yang ramai tertanya-tanya di luar sana berkaitan dengan kuota. Kuota ni Ustaz, isu yang boleh dikatakan daripada saya kecil sampailah saya ada anak kecil. Adakah untuk mendapatkan kuota ini juga ada pengaruh-pengaruh yang diperlukan ataupun ada shortcut, jalan pintas untuk dapatkan kuota? Adakah ia wujud ataupun sebenarnya mereka masih lagi kurang faham bahawasanya ada sesuatu yang mungkin Ustaz boleh sampaikan? Saya fikirlah kita kena beri kepercayaan penuh kepada tabung haji dalam konteks menguruskan kuota yang diberikan oleh kerajaan Saudi. Secara peribadilah, sepanjang pengetahuan saya, ini sejauh jujur saya bercakap atas ilmu, saya kata tak mungkin sewenang-wenangnya orang nak cross over, orang panggil kan, ataupun potong lain lah, tak mungkin. Tak mungkin. Sebab semuanya systemized. Ya, jadi kadang-kadang ada orang dia rasa ini tak ada ni, ini macam mana dia boleh dulu. Tak. Tuan-tuan boleh tunjukkan mana slip. Kan? Dan cuma bila dia masuk dalam konteks rayuan hadari, kan dia nanti ada yang boleh merayukan, tabung haji buka untuk rayuan. Yang itu tu ada pertimbangan-pertimbangannya. Itu adalah dia punya panelnya. Dan tentulah kita tak sama. Orang merayu kan masing-masing alasan yang beza-beza. Ada macam-macam. Yang satu lagi kuota tambahan, itu juga ada pertimbangan yang lain. Yang itu kita tak boleh kata, dia baru daftar semalam dia pergi. Di kuota tambahan ni kadang-kadang bergantung juga. Itu pun masih lagi kita tengok tabung haji cuba susun supaya tidak timbul dakwaan-dakwaan, tomahan-tomahan. Saya ingat bab ini tabung haji saya boleh bagi kredit lah. Ini bukan nak puji tabung haji, bukan bodek, bukan nak bodek, sebab saya pun tak termasuk dalam senarai tabung haji kan. Tapi kalau nak masukkan alhamdulillah kan. Cuma saya nak bagi tahu masyarakat sebab kita ada kawan-kawan dekat tabung haji. Allah Ustaz, dia kata teruk kena bahan Ustaz. Sabarlah kata. Tapi kadang-kadang masyarakat tak sepatutnya lah. Sebab menghentam, terlalu dihentam. Terlalu sangat. Yang ini saya rasa tak boleh lah. Sebab saya percaya yang tuan-tuan hentam tu kawan-kawan tuan-tuan juga yang sedang bekerja di tabung haji kan. Jadi dia orang ni memang dah menguruskan sebaik mungkin, systemize, dan dia orang perlu ikut peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan dia orang ni bekerja. Jadi dia tak boleh buat janji itu ini kerana dia terikat. Kan? Walaupun adik-beradik, walaupun adik-beradik. Jadi saya nak sebut betul. Saya dulu pernah diminta untuk bawa satu package untuk bawah tabung haji kan.
Tapi memang ada polisinya begitu, kita tak boleh nak suka-suka bawa orang lain walaupun berbayar, kerana tak ada. Sebab itu kalau siapa kata boleh, saya kata tidak. Saya pernah ditawarkan untuk bertugas, saya kata boleh nak pergi. Saya nak bayar untuk isteri saya, saya nak bawa isteri, saya nak bayar. Mana saya bayarlah isteri saya. Saya memanglah dipanggil bertugas, tapi isteri saya ni, saya nak bawa sekali, kebetulan saya pergi, saya nak bawa. Saya bayar untuk dia. Tak boleh. Jadi kat mana yang kata boleh tu? Saya sendiri pun tak dapat. Kan? Kod kata boleh tu sebab kita dipanggil untuk bertugas ni, ditawarkan untuk bertugas. Jadi maknanya dia memang ada dia punya apa dia panggil istilah integriti tu. Integriti. Jadi saya peribadi kalau orang sebut begitu, bukan saya menafikan 100%, tetapi saya ingat terlalu umum kalau kita menyebutkan masalah kota ni ada orang yang potong queue dan sebagainya. Bahkan disembah di kedai kopi. Tak patutlah. Ya. Jadi benda ini perlu dipahamkan pada konteks-konteksnya. Saya kata tadi yang first kota itu memang systemized. Ikut sistem siapa yang dapat. Ada kaedahnya. Kadang-kadang orang kita tak jawab. Kadang-kadang pindah tak update alamat. Ni alang-alang dah sebut sini, saya nak bagi tahu terus. Tuan-tuan, bila tuan-tuan daftar dengan tabung haji, tuan-tuan berpindah, update alamat. Kerana nanti bila terpilih, tabung haji akan hantar surat kepada alamat yang kita letak. Jadi update lah alamat kita. Kita ni pindah 4 kali setahun. Nomad ni. Bukan nomad. Tuan rumah halau. Jadi update kita punya maklumat di tabung haji tu. Itu pentinglah. Yang lain daripada itu, kalau yang rayuan itu kita accept kalau benda tu ada rezeki kita dapat. Tak ada nak buat macam mana. Ada pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan itu bukan dibuat atas kepentingan individu. Yang satu lagi yang kita kata kota tambahan, itu lebih-lebih lagi kita kena tengok lebih khusus. Kerana kota tambahan ni kebanyakannya di hujung. Di hujung. Dan biasanya jemaah dah terbang banyak dah. Jadi dan biasanya kota tambahan ni tidak semudah urusannya macam yang kota asal. Jadi ni memang hatta saya pernah jumpa juga orang yang ditawarkan untuk masuk dalam kota tambahan ni tadi tak nak pergi. Siap minggu depan pergi. Oi, minggu depan kata dia. Beranjak dia. Tapi itulah masalah kita. Macam kita sebut tadi, dia tidak bersedia, maka akhirnya kita tak boleh nak buat sesuatu tadi dengan sempurna. Allahu Kalau ikutkan saya nak minta masa lagi, tapi tak cukup. Kita buat rayuan. Sebab saya nak minta mungkin Ustaz boleh kongsikan saranan kepada semua berada di luar sana dan juga mereka yang juga menjalankan bisnes ataupun perniagaan ataupun khidmat umrah haji ini. Tapi tak apa, nanti mungkin Ustaz boleh kongsikan di Facebook rasmi Ustaz ya. InsyaAllah. Ustaz Haryanto. Cumanya Ustaz Heri. Ustaz Heri. Page dia Ustaz Heri. Oh, nama glamour rupanya. Baik Ustaz. Ustaz Heri ya. Ustaz akan kongsikan saranan Ustaz kepada semua insya-Allah. Cumanya Ustaz untuk murnikan program kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Tuan-tuan kita sama-sama doa mudah-mudahan Allah pemudahkan kita walaupun ini dari segi SOP-nya berdoa sesudah tu kan. Tapi kita doa sungguh-sungguhlah, kita tak tahu mungkin mustajab. Tak bukan benda tadi. Kadang-kadang ada orang bila doa macam ni dia tak tahu je. Kadang kita tak tahu bila Allah nak mustajabkan doa. Kita doa sama-sama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alayka tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Herianto ataupun Ustaz Heri kerana sudi untuk bersama dengan kami pada pagi ini. Banyak pencerahan yang Ustaz kongsikan dan saya sendiri pun secara peribadi dapat banyak info Ustaz. Terima kasih Ustaz, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan Da'i Azrin yang mana kita akan bincangkan topik kita hadis 40 Imam An-Nawawi, iaitu hubungan makhluk dengan Khaliq bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad, insya-Allah. Baiklah Ustaz Heri, kita akan kembali lagi masa depan insya-Allah. Seronok pula bersama dengan Ustaz insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, Allah menyatakan dalam Al-Quran, sempurnakan ibadah haji dan umrah. Jadi nak menyempurnakan itu bukanlah ketika di sana,
tetapi dari sekarang anda kena berusaha untuk menyempurnakannya. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.